Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita berjumpa kembali hari ini bagi meneruskan sesi kepulihan ataupun sesi pencegahan relapse daripada modul metrik pencegahan relapse. Kita akan bincang hari ini sebanyak 2 tajuk. Jadi tajuk-tajuknya ialah yang pertama mencari sahabat baru dan yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Mencari sahabat baru. Kita akan baca satu puisi. Puisi itu berbunyi macam gini. Berbunyi, rahmat kepada sesiapa yang mempunyai sahabat. Kita boleh serahkan kepercayaan sepenuhnya, yang tahu tentang buruk baik kita dan yang masih lagi menyayangi kita walau apa pun kesalahan kita. Itu puisi daripada Anonymous ataupun kerahsiaan, bermaksud kerahsiaan. Perhubungan ialah satu perkara yang amat penting dalam proses kepulihan. Sahabat dan keluarga boleh membantu kita mencari kekuatan dan mengenali siapa diri kita. Perhubungan yang wujud boleh menyokong atau melemahkan proses kepulihan kita. Dikatakan bahawa anda akan menjadi seperti sahabat anda. Gunakan beberapa soalan di bawah untuk membantu berfikir mengenai persahabatan. Di sini kita tengok di mana sahabat dan keluarga yang boleh membantu itu bermaksud sahabat dan keluarga yang memberi sokongan tentang kepulihan kita, berkaitan dengan kepulihan kita. Jadi ada sahabat yang baik menyokong, ada sahabat yang membenci, dia akan memberikan satu kesan kepada kepulihan kita. Kita tengok beberapa soalan. Antara soalannya ialah yang pertama, adakah anda mempunyai sahabat seperti yang digambarkan oleh puisi di atas? Siapa mereka? Jadi mereka adalah yang paling rapat dengan kita, sama ada isteri ataupun ahli keluarga, yang kita boleh serah kepercayaan sepenuhnya, kita yang tahu tentang buruk baik kita dan yang menyayangi kita walau apa kesalahan kita. Itu banyak isteri, ahli keluarga, ibu, ayah. Mereka itulah yang sentiasa akan menyokong dalam kepulihan kita. Soalan nombor 2, adakah anda seperti orang di sekeliling anda dari segi apa? Dari segi kehidupan rakyat yang normal di sekeliling kita itu adalah dari segi kehidupan biasa. Bangun pagi, kerja, pukul 8 makan, pukul 1 makan tengah hari, kemudian makan malam, balik rehat kat rumah, menonton TV, tidur dan besok kerja balik. Itu persamaan antara kita dengan orang. Bila kita zaman ketagihan, masa kita tidak menentu. Kadang-kadang kita bangun lewat sampai pukul 1, pukul 2 tengah hari baru bangun, baru makan. Jadi, dia dah lari timingnya. Okay. Di sini, soalan nombor 3. Apakah perbezaan antara sahabat dengan kenalan? Maksud sahabat ialah orang yang kita boleh mempercayainya 100%. Boleh bawa balik rumah kita, boleh bawa masuk dalam bilik kita. Itu sahabat. Manakala kenalan pula ialah orang yang kita baru jumpa. Biasanya zaman penagihan kita akan jumpa banyak kenalan. Kenalan yang mempunyai satu tujuan, itu penagih dah ada. Itu saja tujuan kenalan tu. Jadi itulah. Soalan nombor 4. Di manakah anda boleh menjumpai kenalan yang boleh menjadikan sahabat?
Antara tempat yang paling boleh anda jumpa kenalan yang boleh menjadikan sahabat ialah satunya di tempat perjumpaan kelompok sokong bantu ataupun di masjid. Nombor 5, soalan nombor 5. Dengan siapa anda bersahabat? Kita jawapannya adalah kita bersahabat dengan semua orang. Kita kalau mengikut naluri kita nak bersahabat dengan semua orang. Tetapi kita tidak boleh menerima bila orang menghina kita bekas penagih. Itu saja. Dan soalan nombor 6. Apakah tingkah laku yang perlu ditukar demi mendapatkan sahabat yang jujur? Untuk mendapatkan persahabatan yang jujur, yang paling penting kita adalah jujur pada diri sendiri. Jujur pada ahli keluarga, jujur pada isteri, jujur pada anak. Itu antara soalan-soalan yang kita bincangkan berkaitan dengan tajuk mencari sahabat baru. Untuk tajuk yang kedua, membaiki hubungan. Ini tajuk yang kedua. Sahabat memperbaiki hubungan, sahabat dan keluarga. Mereka yang bergantung kepada dadah kerap merasa kecewa. Memang betul lah. Orang yang bergantung kepada dadah ataupun orang yang ketagih tidak dapat mengawal diri mereka dan pastinya mengabaikan orang-orang yang di sekeliling. Sebahagian daripada kepulihan, anda perlu fikirkan siapakah yang anda pernah sakiti. Anda juga perlu fikirkan adakah anda perlu lakukan sesuatu untuk membaiki dan menyelamatkan hubungan penting dalam hidup anda. Dalam program 12 langkah, proses ini dipanggil menebus kembali. Kita tengok ada beberapa soalan di sini. Antara tingkah laku yang lalu yang ingin anda baiki ialah tingkah laku zaman penagihan ialah mencuri, menipu, tidak menepati masa, ponteng kerja, malas sembahyang. Itu adalah tingkah laku yang perlu dibaiki. Yang kedua, adakah anda perlu abaikan atau adakah ada perkara yang perlu abaikan atau perkataan yang digunakan sewaktu menagih dulu diucapkan lagi sekarang? Saya rasa ini adalah jawapannya. Kita tidak perlu mengucapkan lagi lah perkataan-perkataan simbolik-simbolik daripada zaman penagihan. Contohnya macam payung, lambung, roket. Itu adalah ayat-ayat ataupun kod-kod yang digunakan masa zaman penagihan. Yang ketiga, bagaimana anda ingin menebus kembali kesalahan anda? Jika mengikut program 12 langkah, untuk menebus kesalahan kita ialah langkah yang pertama kita senaraikan. Kita senaraikan bermula pada masa kita mula menagih sehinggalah kita berhenti menagih. Kita senaraikan setiap satu-satu kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat terhadap orang-orang tertentu ataupun kepada individu-individu tertentu. Jadi dengan cara ini bila kita senaraikan ada beberapa contohnya, dan kita akan berusaha dengan sedaya upaya untuk cuba minta maaf dengan orang tersebut. Kecuali mungkin individu tersebut sudah meninggal. Itulah. Jadi langkah yang kita perlu buat ialah kita minta maaf dengan Tuhan lah. Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kesalahan kita itu dapat dimaafi semula. Okay. Untuk soalan yang keempat, adakah anda rasa berada dalam pemulihan dan berhenti menggunakan dadah sudah mencukupi? Berada dalam pemulihan dan berhenti menggunakan dadah masih lagi sebenarnya tidak cukup. Kita perlu memperbaiki personaliti kita. Kita perlu memperbaiki fizikal badan kita. Kita perlu memperbaiki cara percakapan kita, cara perhubungan kita dengan orang lain. Kita perlu memperbaiki otak kita ni. Jangan meletakkan stigma yang pelik-pelik. Yang biasa penagih-penagih lakukan.
Itu antara soalan-soalannya. Dan di sini dibincangkan juga, menebus kembali tidak memerlukan tindakan yang sukar. Kita nak minta maaf balik tu kita tak perlu, jangan jadi susah. Mengakui kelukaan yang telah anda lakukan semasa menggunakan dadah boleh membantu mengurangkan konflik dalam perhubungan. Bermakna semasa kita menggunakan dadah, kesalahan-kesalahan kita tu, kita minta maaf dengan Tuhan dulu. Bukan semua orang bersedia untuk memaafkan kita. Tetapi yang paling penting ialah memaafkan diri sendiri. Itu yang maksud saya minta maaf dengan Tuhan dulu. Minta maaf, kita maafkan diri sendiri. Kita mengaku bahawa kita pernah buat silap. Jadi Allah, aku maafkanlah aku. Dan juga kita perlu memaafkan orang lain atas tindakan mereka terhadap kita. Sewaktu bergantung pada dada. Jadi jika orang lain tidak mahu memaafkan kita, kita perlu menerima kenyataan bahawa itu memang kesalahan kita. Jadi dari pihak kita minta maaf. Ataupun kita maafkanlah orang tu. Siapakah yang anda perlu memaafkan? Yang paling utama diri sendiri. Diri sendiri dan orang-orang yang pernah kita lakukan kesalahan. Kita mencuri pokok, curi pisang dia ke, curi buah mangga dia ke, kita maaf diri kita dulu. Barulah kita pergi minta maaf dengan orang tu. Dan juga antara keperitan yang perlu dilepaskan ialah keperitan bila kita mengaku menerima kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat. Dan juga kita mengaku bahawa kita ni penagih banyak salah. Itu antara dua tajuk yang kita bincangkan hari ini. Dan saya harap rakan-rakan klien atau rakan-rakan yang dalam pemulihan boleh menggunakan apa yang kita bincang hari ini untuk meneruskan dan juga mengekalkan kepulihan anda sepanjang hayat. Sekian, terima kasih.